Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, gempak sahabat semua. Ya, ini dia perkembangan terkini berkaitan dengan pendakwaan terhadap bakau Muhyiddin Yassin. Kes menghasut, mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong. Kerana kononnya beliaulah yang layak diangkat ataupun dilantik menjadi Perdana Menteri. Kenapa beliau tidak dipanggil ke istana? Itu antara persoalan-persoalan yang dibuat oleh Muhyiddin dalam satu ceramah ya di Kelantan beberapa bulan yang lalu. Jadi ini adalah keputusan ya terkini daripada mahkamah berkaitan dengan permohonan yang dipohon oleh Muhyiddin Yassin. Jadi apakah permohonan itu? Ini yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Bicara kes Muhyiddin dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi itu antara permohonan Muhyiddin untuk memindahkan kes hasutan beliau ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi Mahkamah Tinggi Kota Baru hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk memindahkan perbicaraan kes yang dihadapinya di Mahkamah Seksyen Gua Musang, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dari Mahkamah Seksyen Gua Musang ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Azmi Abdullah itu adalah berkaitan tuduhan menyebut perkataan yang menghasut semasa kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggeri pada bulan Ogos yang lalu. Dan Peguam Amir Hamzah Arsad yang mewakili Muhyiddin berkata antara alasan yang dibentangkan pihaknya adalah terdapat isu-isu perundangan rumit dan kesulitan luar biasa yang dijangka timbul khususnya berkaitan dengan isu keperlembagaan dan juga beberapa peruntukan di dalam Akta Hasutan 1948. Kes ini katanya lagi melibatkan mantan Perdana Menteri dan mendapat liputan media yang meluas serta kepentingan awam, katanya kepada Bernama ketika dihubungi. Pada 4 November lepas, barisan Peguam Muhyiddin mengemukakan permohonan untuk memindahkan perbicaraan kes dihadapinya di Mahkamah Seksyen Gua Musang, Mahkamah Tinggi Kota Baru. Jadi sebelum ini, Muhyiddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut semasa kempen PRK Dua Nenggeri di Dewan Semai Bakti Felda Perasu antara pukul 10.30 malam hingga jam 11.50 malam 14 Ogos lepas. Kenyataan menghasut itu berkenaan dakwaan beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas pilihan raya umum ke-15 untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Walaupun katanya mereka sudah mempunyai sokongan sebanyak 115 daripada 222 ahli parlimen pada masa itu. Beliau didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4-1B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum di bawah Subseksyen 4-1 Akta Sama dan boleh membawa hukuman denda tidak melebihi 5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Jadi itu antara perkembangan pendakwaan ya terhadap Muhyiddin Yassin. Dalam masa yang sama sahabat semua, di saat perkembangan pendakwaan terhadap Muhyiddin ini, hari ini Muhyiddin sekali lagi membuat kenyataan berkaitan dengan kos lawatan Perdana Menteri kita. Perkara ini sudah dijawab berkali-kali. Mungkin kerana cuba untuk mengalihkan perhatian ataupun tertinggal bas. Baru beliau hari ini membuat kenyataan. Katanya lawatan luar negara Perdana Menteri bersilat nak lepas perangkap sendiri. Itu antara kenyataan daripada Muhyiddin Yassin yang saya boleh anggap berbaur hasutan, fitnah dan sebagainya. Jadi Muhyiddin Yassin menuduh Perdana Menteri bersilat ketika menjawab soalan mengenai lawatan rasmi Anwar merentasi 3 benua di 5 negara baru-baru ini. Dalam temu bual eksekutif dengan Malaysia kini, bekas Perdana Menteri itu turut membidas Menteri Komunikasi YB Fahmi Fazil berhubung penjelasan mengenai perkara itu. Tanpa berlapik, dia memberitahu Fahmi yang merupakan jurucakap kerajaan supaya tidak menjadi bodoh. Macam sudah jadi Sanusi dia ni ya. Membuat perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah mantan. Mungkin juga lah dia menganggap bukan mantan sebab dia dapat jawatan itu pun hasil daripada terbuka tap. Jadi
Kata Muhyiddin lagi, saya tengok Anwar bersilat dari parlimen, di luar parlimen. Menteri Komunikasi jawab, lepas tu ada pegawai membuat penjelasan. Perdana Menteri jawab, Menteri balik, apa makna dia cuma nak cari jalan, nak lepaskan diri daripada perangkap dia buat sendiri, kata pengurusi Perikatan Nasional itu. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, dia tidak berkata dia pernah membawa anak-anak menaiki penerbangan rasmi semasa menjadi Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri juga dulu, saya tak pernah bawa anak-anak saya naik kapal terbang, katanya. Padahal tempted, teringin nak kawan saya bagi, tapi saya kata no. Ialah sebab dia jarang sekali keluar negara, jarang sekali dijemput oleh pemimpin-pemimpin luar. Kerana itu dia tidak ada kesempatan, sahabat-sahabat semua. Itulah dia. Jadi Fahmi sebelum ini menjelaskan bahawa pihak penganjur menjemput Nurul Izzah. Kenyataan Anwar di dalam Dewan Rakyat 2 hari selepas pulang ke Malaysia pada 19 November. Anwar semasa sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat menjawab pertanyaan mengenai kos perjalanan 11 hari itu. Dia berkata kerajaan telah bekerjasama dengan syarikat swasta sebagai cara mengurangkan perbelanjaan perjalanan. Maknanya kalau tidak silap saya sekitar 70 hingga 80% penerbangan ditanggung oleh syarikat swasta ini yang mempunyai kepentingan perniagaan dan pelaburan di negara-negara berkenaan kerana kerajaan membantu syarikat-syarikat ini sama ada mereka mengimport atau ekspor. Tambahnya, bagaimanapun Hansip paling menunjukkan Anwar tidak menjelaskan bahawa syarikat swasta hanya membayar kebahagian mereka dalam perbelanjaan mereka dan bukannya kerajaan yang didedahkan YB Fahmi kemudian. Ini mereka sedang memusingkan lah ya fakta. Ya, perkara ini sudah dicerahkan, sudah dibuat pencerahan, tapi sekali lagi mereka cuba untuk memusingkan sekali lagi fakta itu. Jadi kata Muhyiddin, perkara ini harus disiasat oleh pihak ISPRM. Ya, Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia 1 Mac 2020 semasa permulaannya pandemik COVID-19 yang membawa kepada sekatan perjalanan domestik dan antarabangsa. Pagu meletak jawatan 16 Ogos 2021 selepas 17 bulan memegang jawatan ketika tempoh itu. Dia melakukan 5 lawatan rasmi ke luar negara, Indonesia, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan juga Brunei. Ini dia sendirilah yang buat lawatan. Ya. Tapi berbeza dengan Perdana Menteri kita hari ini, yang mana berduyun-duyun ya pemimpin-pemimpin, Perdana Menteri, Presiden sebuah negara menjemput beliau seperti mana jemputan untuk menghadiri pergi ke Brazil, ke Peru dan beberapa buah negara, dan yang terkini adalah di Korea Selatan, sahabat semua. Jadi kerana itulah kita lihat dia ini tak berani sangatlah ya untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dunia. Mungkin karena bahasa Inggrisnya itu tidak bagus, sedangkan buat live pun tidak berani. Berlawan cakap lagi, kenapa mau buat live, bukan harus direkod dan sebagainya. Itu antara perkara yang menjadi dikata ataupun menjadi isu yang diperdebatkan oleh rakyat Malaysia. Muhyiddin turut mengingatkan bahawa kerajaan pada 2022 telah mengeluarkan hal supaya semua kita tidak menerima sebarang bentuk derma atau sumbangan yang boleh membawa kepada rasuah. Ini sekali lagi baca tajuk lah ni. Ya, seperti mana Muar, seperti mana pemimpin-pemimpin PAS, Pasir Mas dan sebagainya. Tak baca tajuk tapi tidak baca keseluruhan inti ya ataupun kenyataan yang dibuat itu. Nah, sekarang ini mereka pula membuat kenyataan, lepas tu membuat panggilan bodoh kepada menteri-menteri ya seperti YB Fahmi. Inilah dia sahabat semua. Ya, bagaimana sombong dan angkuhnya ya pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ini, khususnya pengurusi mereka Muhyiddin Yassin. Mungkin kerana dia cuba untuk mengalihkan perhatian kepada kes pendakwaan hasutan beliau, jadi dia cuba untuk mengalihkan dan mensensasikan sekali lagi perkara ini, sedangkan rakyat pun tidak mempersoalkannya, kerana rakyat tahu apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ini bukannya untuk diri sendiri, melainkan mencari pendapatan, meningkatkan jumlah pelaburan yang masuk ke dalam negara kita. Kerana kita tahu apabila banyak pelaburan masuk, pendapatan negara akan meningkat. Apabila pendapatan negara meningkat, pastinya ya kerajaan boleh menyalurkan bantuan-bantuan, memberikan subsidi yang mana yang disasarkan khususnya kepada target yang sebenar, iaitu golongan B40 ataupun miskin tegar. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.